walaupun ada kecederaan, aku baru tahu lah ada kecederaan mulut kat situ, baru aku rasa benda tu, baru aku nampak, aku tahu. Tapi aku pelik something je. Kenapa sejak daripada yang aku kata aku mimpi dekat bilik scan lah apa semua tu, aku tak perlu berpeluh langsung. Walaupun aku duduk bawah matahari dan kipas tak terbuka. Waktu tu aku rasa macam, oh mungkin memang efek accident hari tu kot. Ada benda yang tak kena dengan badan aku. Aku just fikir positif macam tu lah, sebab aku malas nak layan. Few days after, baru aku teringat balik lah pasal yang hari tu aku minta dekat mama, kata nak baca report-report tu semua kan. So aku pun belek lah. Aku belek report, gambar CT scan, X-ray apa semua tu. Then apa panggil, memang aku teliti lah report-report tu, sebab aku pun nak tahu apa sebenarnya yang jadi dekat diri aku kan. Cuma bila aku baca report tu, ada ketika aku tak berapa puas hati lah, sebab term-term yang diguna pakai dalam report tu aku tak berapa faham. Yelah, term kesihatan kan, aku bukan dalam bidang kesihatan, so banyak benda lah yang aku kena Google apa semua. Tapi walaupun macam tu, at least aku tahu lah banyak benda yang aku dapat tahu pasal diri aku. Okay, so memang aku rasa macam okay, at least aku tahu something semua kan. Report tu ada sini, yang ada report tu lah semua kan. So report tu dalam bahasa Inggeris. Report ni dalam bahasa Inggeris, tapi tak apa, aku translate lah. Pesakit menunggang motosikal memakai topi keledar bertali, dilanggar monyet dan terbabas. Selepas trauma ataupun kemalangan, pesakit mengalami pendarahan mulut, kehilangan kesedaran untuk beberapa ketika, retrograde amnesia dan kecederaan mulut. Dah tak sakit kepala, pening dan muntah. Kini apa report tu tulis. So bila baca dekat bahagian ni kan, aku rasa hari tu aku macam curious lah. Aku langgar, mak aku cakap aku langgar monyet, tapi dekat report ni tulis aku kena monyet yang langgar aku. So mana satu kan betulnya kan. Aku pun terus tanya kat mama. Bila baca report ni, aku tanya balik kat mama semua. So waktu tu mama explain balik lah. Sebab untuk pengetahuan semua siapa yang tengah tengok video ni, mama adalah saksi utama kejadian tu. Sebab macam aku cakap tadi, aku dekat depan bawa motor, parent aku dekat belakang bawa kereta. Jarak kereta dengan motor lebih kurang tak sampai pun dalam 50-75 meter je macam tu. So memang mama sampai sekarang memang trauma lah. Kalau ingat balik kejadian tu, kalau sembang dengan orang aku, mama still sebab menangis. Dan mama tak boleh tengok monyet lah untuk masa sekarang. Mama rasa macam, yalah, trauma. Tambah anak sendirian, so jadi macam tu lah. So mama cakap actually aku dah perlahankan motor waktu kejadian tu. Maybe sebab aku tak nampak dekat blind spot ada monyet yang patah balik. So aku tanya balik mama kan, berapa ekor monyet semua? 1, 2 ekor, 3 ekor? Lepas tu mama kata tak, total around 6 atau 8 ekor. Memang banyak. Aku dengar tu aku macam uish, banyak juga lah benda tu kan. So berbalik kepada report ni juga tadi, dia ada mention kata aku ada kehilangan kesedaran. Macam aku mention tadi, aku tak sedar actually lebih kurang 3 minggu lah lepas accident tu. Daripada 14 bulan tu, 3 minggu sampai awal bulan 2, memang aku tak sedar apa. Aku start sedar pun mungkin aku dah mimpi jumpa arwah Alip tu. Lepas tu ada mimpi, dah dapat tahu cerita sebenar. Itu aku mula sedar lah. Maksudnya aku mula lawan balik untuk sedar, untuk betul-betul sedar. Disebabkan dalam report tu juga ada tulis kehilangan kesedaran, barulah aku faham kenapa ada kejadian-kejadian yang aku buat dan aku tak ingat benda tu. Sebab yalah, aku tak sedar kan. So bila aku pastikan balik dengan parent aku, just nak confirmkan something, parent aku cakap physical, maksudnya aku tak adalah tiba-tiba tumbuk orang ke apa benda tu, tak ada. Cuma percakapan aku, apa tuturan aku waktu tu beza betul dengan apa aku sekarang. Bahasa nak senang faham, memang mulut aku celaka lah waktu tu, bahasa yang aku pakai. Perkataan-perkataan aku pun memang siapa dengar mungkin kalau tak tahan memang sentap lah dengan waktu tu lah, waktu tu. So actually waktu tak sedar tu, bila aku sembang dengan pegawai perubatan semua, dia kata aku sebenarnya alami confabulation
ataupun dipanggil sebagai konfabulasi. Konfabulasi ni sebenarnya adalah sejenis gangguan memori sehingga penderita penyakit tu mengatakan sesuatu hal yang tidak dibuat tanpa sengaja ataupun dengan niat tidak menipu, sebab dia just nak penuhkan ruang memori dia apabila orang tanya soalan dekat dia. Dan waktu benda tu juga berlaku, pesakit yakin dengan apa yang dia cakap. So bila aku tanya detail lagi, dia cakap sebenarnya confabulation ni ada dua jenis. Satu spontaneous, satu lagi provocative confabulation. Yang mana spontan ni lebih kepada pesakit yang alami amnesia sebab ada kecederaan dekat kepala apa semua. Sebab dia ada orang tanya dia soalan, so dia nak jawab juga. Memori dia tak nak jawab sebab memori dia terlopong macam kosong situ kan. So dia ceritalah, bukan dia tak ada niat nak menipu apa. Dia pun tak tahu dia sebenarnya dia cakap benda tu salah. Lepas tu satu lagi tadi provokatif, provokasi, yang mana dia lebih kepada dia cerita tanpa tujuan. Kalau tadi yang spontaneous tu orang tanya kita jawab. Yang satu yang provocation ni, provokasi ni orang tak tanya apa, dia yang cerita. Dia yang cerita macam tu lah. Macam kes aku ni dia kira spontaneous lah. Spontaneous confabulation disebabkan oleh kecederaan otak. Dan dekat report tu juga ada mention yang aku ada retrograde amnesia kan. So amnesia jenis ni sebenarnya adalah kehilangan memori sebelum trauma ataupun sebelum kejadian. Sebab tadi awal aku ada share kan, aku ada share yang kata last aku ingat sebelum aku melambung, keluar daripada area tu aku melambung. So memang aku tak ingat lah apa kan. Memang aku tak ingat langsung lah pasal accident tu. Sebelum kejadian accident tu memang aku tak ingat langsung. So mungkin ada sebab, ada hikmah kenapa Allah hilangkan memori aku yang tu, supaya tak nak berlaku something di masa hadapan. Mana tahu kan. Sebab kalau andai kata aku ingat kejadian aku langgar monyet apa semua tu, one day kalau aku bawa motor ke bawa kereta ke, mungkin tak sekarang, nanti dengan family ke apa, ada monyet lintas, tiba-tiba aku jadi trauma dan kecelakaan berlaku lagi. Itu aku rasa ada hikmah dia kan. Macam tadi kan aku cakap ada retrograde amnesia kan. So disebabkan tu juga dia datang sekali dengan package post traumatic amnesia. Post traumatic amnesia ni adalah amnesia yang tak ingat, kehilangan ingatan selepas trauma. Macam tadi kan aku dah cakap dekat hospital aku tak ingat apa. Aku kata aku nak tukar nombor telefon, lepas tu snap gambar kepala aku kata apa semua. Aku tak ingat benda tu bila masa aku buat. Bila masa lah aku tulis status status WhatsApp lah apa semua. Rajin pula aku buat benda macam tu kan. Maksudnya aku Yalah tukar nombor telefon for what? Snap gambar ni, lepas tu kata ketempurung apa kepala apa semua tu. Memang aku benda apa ni kan sebenarnya kan. Dan macam kat hospital pun kan, sebenarnya ada je yang ziarah aku. Waktu aku dekat hospital ada yang ziarah. Dekat rumah bila dah balik rumah pun ada yang ziarah. Cuma aku tak ingat benda tu. Dan apa yang aku ingat lah, yang aku nampak, yang aku nampak sepanjang mungkin aku separa sedar kan. Waktu aku separa sedar tu, aku nampak family aku je. Orang lain memang aku tak nampak. Mungkin ada orang lain tapi aku tak nampak. Makcik aku ke sepupu aku ke siapa ke, mak angkat aku ke apa dekat hospital tu, memang aku tak nampak. Ataupun aku tak ingat, tak sedar. Yang aku nampak family aku je. Yang tu je yang aku nampak. Sebab tu juga family aku ambil ikhtiar pergi berubat, pergi dekat Darul Shifa apa semua, ambil air berubat apa semua. Dan kebetulan perawat tu dia bukan sekadar ada ni je, dia boleh merawat je dalam perubatan Islam, tapi dia juga memang belajar, ada kelulusan daripada segi kesihatannya perubatan. So dia cakap macam kes aku ni dia tak rasa ada gangguan, tapi sebabkan hentakan otak aku yang waktu jatuh, aku nampak atas tanah tu kan lepas melambung tu. So dia kata lebih kepada gegaran otak tu, yang aku ada halusinasi lah apa semua tu. Maksudnya apa yang aku nampak dekat hospital yang nampak gelap pada awan tu semua orang lain tak nampak kan, sebab benda tu halusinasi aku. So berbalik kepada report ni tadi, dekat bawah ni dia ada tulis pasal aku punya CT brain. CT brain ni aku buat 2 kali. CT brain ni CT scan, cuma dia fokus dekat otak je. Kalau ingat tadi aku ada cakap, aku kata aku rasa macam mimpi lah, masuk bilik ada mesin lah, lepas tu macam bentuk donat apa. Tu lah sebenarnya adalah mesin CT scan, CT brain. So
memang betul lah kejadian tu, bukanlah mimpi ke apa benda. Untuk kali pertama dia detect Sabaranoid, pendarahan sabaranoid dan pendarahan intraventricular. Sabaranoid ni ruang yang mengelilingi otak. Aku minta maaf kalau aku salah sebut ke apa, sebab ni terms kesihatan. Intraventricular ni pula mostly kawasan yang berisi cecair dalam otak. Kalau tak faham, aku rasa better Google, sebab aku nak explain detail pun ni bukan bidang aku lah. Tu yang kali pertama. Kali kedua dia detect still pendarahan subarachnoid dekat interhemispheric fissure. Interhemispheric fissure ni dekat bahagian tengah otak, sebab kita ada apa, otak kiri, otak kanan kan. So yang dekat tengah ni lah, yang dekat tengah ni. Lepas tu satu lagi tentorium cerebelli. Otak kita dekat belakang ni, uh, dia dekat tengah-tengah kan. Atas ni ada supratentorial, bawah infratentorial. Korang kena google lah, aku nak explain detail pun sebab aku bukan terperubatan. Aku takut aku salah explain. So macam memalukan kan, aku nak share tapi benda itu pun salah. Tak apa, korang google je benda tu. Selain tu, scan kali kedua ni juga mendapati bahawa aku ada multiple bone fracture, iaitu patah tulang berbilang. Dia tak letak, dia patah dekat muka, ni tusuk mulut semua, tangan, badan dan kaki, dan mostly belah kiri lah. Sebab tu lah mungkin yang aku rasa macam rasa kebal, rasa lengah, rasa lenguh semua belah kiri je. Walaupun macam tulang ni serius, tapi doktor pakar tu cakap based on scan image, based on semua ujian-ujian semua tu, dia cakap aku punya kes tak perlukan pembedahan lah. Alhamdulillah tak perlukan pembedahan, sebab jenis fracture aku ni dia boleh pulih dengan sendiri. Cuma dah akan ambil masa lah. So mungkin doktor ingat tadi aku cerita yang kata doktor cakap aku ni tak ada apa, akan ambil masa pulih lah waktu aku keliru kan kat mana semua ni. Mungkin dia cakap dengan aku sebenarnya pasal aku punya tulang patah semua ni kan. So yes, memang patah-patah ni semua tak perlu dibedah lah. Alang-alang aku dah pegang report ni kan, so aku pun nak kongsi juga lah. Aku sebenarnya masuk 3 hospital. Okay, 3 hospital aku masuk. 14 hari bulan 1, sewaktu hari kejadian. Daripada tengah hari tu sampai lewat petang, aku dekat hospital Cangkap Melintang. Sebab kawasan Cangkap Melintang tu dekat lah dengan kawasan kemalangan aku tu. Disebabkan peralatan tak cukup, so aku ditransfer dekat Hospital Sri Manjung, Perak. Ya, hospital yang aku mention, tempat aku lahir tadi. Selepas 25 tahun, siapa sangka datang balik situ. Dan lepas 2 hari, aku pun ditransfer ke Kulim. Sebab doktor cakap kesian lah dekat parent aku, duduk Kulim, Kedah, nak ulang alik datang Manjung semua kan. So mereka kata better transfer je ke Kulim. So senang, dekat apa-apa jadi senang. So aku pun warded lah dekat hospital Kulim, nak dekat seminggu lah, seminggu lebih macam tu lah. So jangan tanya apa-apa kat aku, apa lagi yang cerita aku dekat hospital. Sebab macam aku cakap, aku waktu tu dalam keadaan post trauma amnesia dengan confabulation apa semua, tak sedar kan. So aku tak boleh nak explain lebih lah cerita tu, sebab aku tak ingat apa sampai hari ni. Lepas baca report ni semua, tengok gambar CT scan semua tu, aku proceed lah untuk nak tahu lebih lagi pasal aku. So aku pun minta aku minta SD card, dashcam kamera, sebab aku nak tengok balik kemalangan tu, macam mana aku boleh melambung apa semua, monyet tu lintas semua. Malangnya kamera tu sendiri ada problem beberapa hari sebelum kejadian. Aku dah sebenarnya dah minta dah kawan-kawan yang pakai IT pun tolong godek-godek balik SD card tu, tapi macam yang aku buat, aku cuba jawab, tetap tak dapat. Sebab memang yang sama, maksudnya beberapa hari sebelum kejadian tu, 2 hari 3 hari sebelum kejadian tu, memang kamera tu tak berfungsi. Sampailah beberapa hari selepas kejadian tu baru dia okey balik. Aku tak tahu, mungkin ada problem ke apa benda kan dekat kamera tu kan. Tapi memang aku tak dapat tunjuk lah. Bukan tak dapat tunjuk saja, kayaknya memang aku sendiri pun tak boleh tengok macam mana aku accident tu. Tapi mungkin lah, macam aku cakap, adik kemah mungkin tak nak tunjuk lah macam mana aku kemalangan kan. It's gonna take a long stories, tapi aku rasa aku just nak ringkaskan lah. Aku just nak ringkaskan, ambil poin-poin yang penting je. So
start daripada situ lah. Bila aku dah mula tahu apa yang aku sakit apa semua tu, bulan 2 tu aku sembang dengan kawan-kawan dekat Discord. Bila aku sembang dengan kawan-kawan dekat Discord, main game sekali dengan kawan-kawan, selalu main game ML sama-sama. Dan aku cerita sikit-sikit lah, tapi aku tak go detail sangat lah, sebab aku pun takut kalau aku alami confabulation balik. Tak daripada minggu kedua Februari tu juga aku dah mula catat balik. Macam dia catat dari harian apa yang berlaku. Aku just nak latih otak aku untuk kerja balik dan mengingat. Itu tujuan sebenarnya aku catat di hari tu. So ada juga aku ingat lepas waktu dalam fasa pemulihan yang selepas aku dah sedar. Okay, aku pergi ikut mama pergi kenduri. Waktu tu memang mesti dalam fasa recovery lagi. Aku turun je kereta, nampak dunia dekat dunia luar. Maksudnya dekat luar lah kan. Bila nampak matahari memang rasa tak tahan sangat, dengan orang ramai, bunyi bising, lalu pula tepi speaker. Memang aku rasa macam sakit kepala lah. Memang rasa sakit kepala. Pinggan yang aku pegang pun aku dah nak terlepas. Lalah sekali memang aku rasa pening sangat, sakit kepala. Aku tinggal pinggan tu atas meja dan aku masuk kereta. Adik aku lah yang tolong habiskan makanan tu. Sebab memang aku dah tak tahan sangat. So pergi hospital hujung bulan 2 tu untuk follow up mata dengan gigi. Pakar mata cakap everything okay dan normal. Dia cerita balik yang apa yang aku nampak, lalui, rasa apa semua tu yang melibatkan penglihatan lah, itu semua adalah halusinasi aku. Termasuklah yang dekat hospital yang aku atas sekejap malam, sekejap siang semua. Kini apa yang doktor explain tu lebih kurang dengan apa maklumat yang aku dah tahu lah. Lepas aku study sendiri, lepas tu sembang dengan pakar-pakar lain. Tu semua disebabkan gegaran otak tu, dia jadi halusinasi apa semua tu. Gigi aku pula bulan 2 tu memang dah mula masuk balik dia punya posisi rahang. Yang patah rahang bawah ni, rahang kiri bawah. Bukan kata rahang kiri bawah ni je, tulang pipi kat atas ni pun patah juga. Tapi yang tak perlu operation. Dia boleh masuk, dia boleh recover balik, cuma ambil masa lah. Dan hari makin hari aku pun makin kuat. Aku tahu aku kuat ni pun sebab doa semua orang yang kenal aku. So aku nak ucap terima kasih lah dekat siapa yang doakan kesembuhan aku. Ada yang sampai pergi Kaabah, itu aku dapat tahu doakan aku. So memang aku appreciate sangat-sangat. Aku tak nak mention siapa, tapi terima kasih lah semua sebab doakan aku. Walaupun aku ni mungkin hanya sekadar sahabat atau orang luar, tapi doa kalian tu sangat-sangat membantu aku. Dan ada jugalah aku cuba reply WhatsApp yang mana ada tanya keadaan dulu, dan yang mungkin dulu aku palau. Bukan aku kan palau sebenarnya, aku sebab demi Allah aku tak sedar waktu tu. So bahkan sampai hari ni pun kalau ada orang yang mesej aku, bila aku baca mesej dia tu, bila aku scroll mesej atas, barulah aku nampak macam oh, dia ni ada mesej aku. Aku memang minta maaf lah. Aku cerita semua waktu tu aku tak dalam keadaan macam mana semua. So aku harap siapa yang ada yang mungkin aku tak reply balik WhatsApp tu, mesej ke apa benda, bila tengok video ni faham lah keadaan aku yang sebenar macam mana kan. So March hari tu juga aku adalah jumpa dua orang kawan aku waktu teman aku mancing, teman abang aku mancing dekat Bagan. Azri. Okay, Azri ni kawan aku waktu diploma. Faiz ni pula kawan aku waktu form 1. So sebenarnya tak ada perancangan apa-apa pun. Mereka tanya update aku pun kongsi dengan mereka. Mereka dua lah. Orang pertama orang luar yang dengar kes aku dari mulut aku sendiri depan-depan. Orang lain semua mungkin aku siaran dalam Discord je. Still memang aku yang sendiri yang cerita, tapi bukan depan-depan. Tapi Faiz dengan Azri lah individu terawal yang dengar aku cerita depan-depan. 20 April 2023, 2 bulan lepas, 2 hari sebelum raya, aku ada appointment dengan pakar bedah neuro. Aku pun ceritalah semua dekat doktor apa yang aku rasa, update semua. Abah aku pun ada kat sebelah cerita sebab sebagai saksi, nak yakinkan doktor apa semua. Dan doktor cakap aku akan ada satu lagi follow up dengan doktor bulan Mei, sebulan selepas tu, sebab dia nak tengok aku. Sebab dia kata dia dah boleh discharge, tapi dia perlukan 1 lagi bulan nak double confirm semua. Dan dia refer aku dekat unit pemulihan cara kerja. Unit pemulihan cara kerja ni dia macam, dia banyak membantu lah. Adalah benda yang perlukan pemikiran, percakapan semua, dia nilai balik lah waktu dekat unit pemulihan cara kerja tu. So bulan lepas, Alhamdulillah, aku dah pun discharge. Aku dah di-discharge daripada pakar 2 neurosurgery dengan unit pemulihan cara kerja. Okay,
Ambil masa lebih kurang 139 hari, 130 lebih hari lah tak silap aku, untuk aku discharge daripada neuro. Daripada hari pertama aku accident, 130 lebih hari, 139 atau 38 macam tu lah. Pergi dengan mata itu, walaupun efek aku, tapi dia bagi aku tu just minor. Yang major untuk kes aku ni sebab libatkan otak semua adalah neurosurgery lah. Aku memang happy dan syukur gila lah sebab dah discharge. Akhirnya doa aku terjawab, doa semua terjawab setelah lebih kurang 5 bulan.